Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadhillu waj'alna lilmuttaqina imama. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Rabbul Alamin Al-Azizul Hakim, kita sambung bacaan kita, bacaan min kalam Sayyidil Anbiya wal Mursalin ini sebagai huda dan petunjuk untuk kita semua. Kita semua tahu ikhwan, satu perkara, sunnah ini dia adalah petunjuk. Allah Ta'ala beri petunjuk, dia datang membimbing kita, sunnah Nabi kita. Karena itu Nabi kata pada kita, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk Muhammad. Dan Allah Jalla wa Ala sebut dalam ayat dia, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah telah mengutuskan rasul dia dengan huda, petunjuk. So Muhammad diutuskan dengan huda, petunjuk. Dan Muhammad itu diutuskan dengan dinil haq. Jadi ikhwan, untuk berjalan, nak berjalan di atas petunjuk dan nak bertemu dengan agama yang benar, hanya ada pada Muhammad. Kerana huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Kalau ada orang mencari petunjuk, mencari kebenaran agama, dia tidak datang kepada jalan Muhammad, dia tidak akan berjumpa petunjuk dan tak akan berjumpa dengan agama sebenar. Demi Allah, dia tak akan berjumpa. Jadi apa yang manusia nak cari? Dia nak cari ketenangan, dia nak cari sakinah, dia nak cari mardiyah, keredaan Tuhan. Kita kata kat dia, cari Muhammad. Berjumpa dengan Muhammad, dia akan berjumpa dengan segala-galanya. Dia belajar tentang Muhammad, dia akan belajar tentang segala-galanya. So datang belajar tentang Muhammad. So dalam dunia ni, di manakah sumber-sumber yang bila kita pegang sumber tu, kita dikatakan belajar tentang Muhammad, yang menyebabkan kita akan datang kepada Al-Huda dan Dinil Haq. Kita baca surah Kabar, nak cari Nabi Muhammad, baca surah Kabar bagi banyak. Nak cari Nabi Muhammad, baca majalah mangga banyak sikit. Tak jumpa lah. Hari ini sumber-sumber dia dapat dikenal pasti. Orang baca Sahih Bukhari, orang baca Sahih Muslim. Quran bagi tahu pada kita ikhwan, dalam 2-3 ayat, fa illam yastajibu laka, dalam surah Al-Qasas, Muhammad, sekiranya mereka tidak menerima engkau, fa'lam, Allah kata ketahuilah, mereka di atas hawa nafsu. Kalau mereka tidak menerima engkau Muhammad, ketahuilah mereka di atas hawa nafsu. Allah suruh kita ini menerima seruan Allah dan Rasul. Istajibu lillahi wa li rasulihi iza da'akum lima yuhyikum. Allah kata, terimalah seruan Allah dan Rasul apabila memanggil kamu kepadanya. Rasul panggil kita, Allah panggil kita, terima. Kerana dalam seruan ini ada lima yuhyikum, perkara yang menghidupkan hati-hati kamu.
Nak bagi hati hidup, nak bagi masyarakat hidup, nak bagi semua hidup, tak ada pilihan. Dia tidak ada pilihan kedua. Mesti berada di atas petunjuk Muhammad. Jadi apa saja orang bercakap tentang agama ini, dan saya berani menyatakan, berani itu ada sikit, taklah banyak sangat, sikit. Andai kata manusia, kita tidak dibenarkan bercakap tentang agama ini, melainkan kita kena mengambil sandaran daripada Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi. Tidak boleh. Kita tak boleh mencari, kita tak akan berjumpa dengan apa-apa petunjuk kalau kita tinggalkan petunjuk Muhammad. Ketahuilah, tidak ada jalan yang Tuhan buka untuk bertemu Tuhan melainkan jalan yang telah Tuhan bentangkan kepada Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi. Dan hadis yang kita baca selalu kan, Nabi kata, "Lau kana Musa hayyan lattaba'tumuhu wa taraktumuni la dhalaltum. Innakum hadhi minal umam wa ana hadhukum minan nabiyyin." Sekiranya Musa hidup, Musa hidup zaman aku duk ada, Musa datang, kamu ikut Musa alaihi salam yang dapat. Musa dapat kitab apa? Taurat. Dan Musa dipanggil Allah dalam Quran dengan perkataan kalamullah, wa kallamallahu Musa taklima. Musa berbicara dengan Tuhan. Dahsyat dia. Tapi setelah ada Nabi Muhammad, ada petunjuk Muhammad, kalau Musa datang, kamu ikut Musa, aku dah ada. Artinya kamu ikut Musa dengan Taurat, kamu tinggalkan aku, kamu tinggalkan Quran dan Sunnah. Nabi kata, la dhalaltum. Walaupun itu Musa yang berbicara dengan Tuhan, bahagian sesat akan ada pada kamu. Kerana aku ini Nabi daripada umat ini, dan kamu daripada aku. Kamu menjadi pengikut aku. Dahsyat. Itu Musa. Tinggal Nabi Muhammad ikut Musa. Musa yang mana? Ini bukan Musa yang biasa-biasa ni. Ini Musa alaihi salam. Lepas Musa, esok di akhir zaman, Nabi mana akan turun ke dunia? Isa alaihi salam. Dan Isa alaihi salam turun tidak membawa Injil, sedangkan dia ada Injil. Lagilah dahsyat cerita tentang Isa alaihi salam. Keunikan dia, mukjizat Tuhan bagi kat dia. Dia boleh main ke dunia ni, ada mak tak ada bapa, sangat cari adat. Tapi esok di akhir zaman, Isa akan turun ke sini, ke dunia ni, akan bunuh dajjal semua, akan berjumpa dengan Imam Mahdi. Isa tidak membawa syariat daripada Taurat. Bahkan pertemuan Isa dengan Mahdi akan jadi imam. Mahdi itu umat daripada Muhammad. Isa itu dengan Tauratnya, dengan kelebihan dia, tak mati sampai lah. Kamu ikut Isa, kamu ikut Taurat, kamu tinggalkan Muhammad, kamu akan sesat. Fikirlah tengok. Kalau tinggal cara Nabi Muhammad, pergi ikut makrifat, tak tahu lah terbungkus juga. Marah pula dia. Tapi orang putih kata this is a true and reality. Masalah yang tak nampak kita, tak nampak adalah kita. Ini sahabat, saya nak tolong sampaikan salam kepada ustaznya hitam tu. Saya lah, semua putih di sini. Jangan duk suka hukum orang ni sesat. Jangan duk hukum orang sesat. Pergi belajar dulu makrifat. My big brother, saya belajar dulu sebelum awak. Tak apalah kan, terukar bila. Tapi saya nak bagi tahu, ini agama ini, Islam ini, sampaikan kepada ustaz ni lah. Ini Islam ini, agama Tuhan, tidak membenarkan kita menyesatkan orang, kerana hak menyesatkan itu hanya hak Tuhan. Okey, yang boleh kata orang tu sesat, orang ni tak sesat hanya Tuhan, dan kita bukannya Tuhan.
Bodohnya. Okay? How silly you are. Silly ke Sally? Sally nama orang. Kan silly, how silly you are. Ikhwan, petunjuk Tuhan diturunkan kepada Muhammad. Sesiapa meninggalkan petunjuk Muhammad, dia sesat. Bukan kita menyesatkan orang. Itu ayat Tuhan dan itu sabda Muhammad yang sahih. Faham ke ni? Mereka ni lah, saya kata mereka lah. Ni ada satu channel nama dia Kaum Muda, dia suka potong ceramah saya. Dia pun saya tak tahu siapa. Dia potong ikut suka dia aja. Permit pun dia tak minta dengan saya. Ni channel Kaum Muda ni mau pelak juga ni. At least hang tanyalah sebab hang pakai nama ustaz. Hang buat channel hang pergi potong ustaz punya tu. Depa ni ingat yang tu saya punya channel. Saya tak ada channel. Awak yang potong sendiri, awak namakan awak Kaum Muda. Saya duk ingat PMT, bukan PMT. Channel nama dia Kaum Muda. Dia buat gambar muka siapa tak salah. Muka Hamka ke tu? Hamka kan? Dia potong ikut suka. Awak potong ikut suka, awak tak minta izin daripada orang. Memang maksud awak baik, tapi awak guna ceramah orang. At least call lah ustaz, bagi tahu sepatah. Dulu saya ada Facebook, nama Info Ustaz Halim. Saya pun tak tahu siapa buat. Sampai dimaklum pada saya ada Facebook. Tapi saya tak ambil kisah sangat lah. Tapi at least tell me, if something happen, saya kena jawab. Satu kawan kata, Ustaz pergi report polis lah. Ustaz pergi report balik polis. Dia ada dalam bahagian apa dia panggil? Multimedia macam ni, polis. Saya kata tak ada lah sampai nak report polis. At least you buat channel Kaum Muda itu, dah lah Wahabi nak panggil Kaum Muda. Tell me, Ustaz, kami grup ni, kami nak potong ceramah Ustaz, kami nak buat lagu ni. Dah potong, send kat saya, bagi saya tengok. Awak tak bagi saya tengok, awak potong, terus awak masuk dalam YouTube. Kemungkinan ceramah saya tu 12 tahun silam. Masa tu saya bukan macam ni, saya garang. Hang duk pergi potong ceramah garang-garang sampai lah hancak hang bagi aku ngambui. Dulu saya garang. Orang tanya saya bid'ah, tak ada, bid'ah semuanya ke neraka. Lah ni saya tak berani dah kata lagu tu kecil manis pun 7.7. Pedaklah sikit. Ceramah-ceramah lagu tu awak janganlah potong. Nanti mendatangkan masalah dengan saya. Tapi yang bermanfaat, at least tell me, bagi tahu. Saya tak pernah demand dah, tak pernah saya ambil sekupang pun dah. Orang ambil lah. Dulu ada ceramah saya masuk ke televisyen apa tu dalam YouTube tu. Baru dia orang habaq ke saya, Ustaz, kami beli Ustaz punya ceramah. Beli? Saya kata, mana? Where is money? Dia orang beli ceramah saya. Mana duit tu bi? Duit tu tak main kat saya. So dia orang ni ingat saya yang dapat duit tu. Dah, wallahi demi Allah, wallahi wabillahi watallahi, saya tak pernah jual ceramah saya. Kalau saya dapat duit ceramah, masuk ke dis lah. Tak ada, kita tak pernah ambil duit Dan kita pergi ceramah mana pun tak ambil duit. Tak pernah. Kecuali kadang-kadang orang buat duit envelope dalam beg saya. Balik-balik rumah tengok-tengok, ada mukjizatnya di akhir zaman. Dalam beg kita ada envelope. Dia orang bubuh sambil lagu tu. Dalam buku dia kata nak tolong bawa Ustaz, mereka bawa buku Ustaz. Bawa apa? Balik-balik buka dalam buku ada. Wow. Maka kita pun lepas tu jadi jahanam lah. Lepas tu mengharap keajaiban. Buka buku ada envelope. Buka buku ada envelope. Dia pun suka bagi susah orang. Baik. Ikhwan, tidak ada jalan bertemu Tuhan melainkan jalan Nabi Muhammad. Tidak ada. Baik. Itu sebagai sedikit muqaddimah. Dan tidak ada orang boleh dianggap dapat hidayah dan petunjuk sekiranya tidak duduk di atas petunjuk Muhammad. Dan siapakah orang yang sesat? Orang yang sesat adalah orang yang tidak duduk di atas petunjuk Muhammad. Itu saja. Dan itu golongan-golongan ini kena tahu. Baik.
Kita sambung bacaan kita. Kata Al-Imam Nawawi, kita ambil sampai muka surat 278. Hadis yang nombor 2. Kan? Ya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal julusa fi turqat. Qalu ya Rasulullah ma lana min majalisana buddun natahaddatsu fiha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa iza abaitum ila al-majlisa fa'atu at-tariqa haqqah. Qalu wa ma haqqu at-tariqi ya Rasulullah? Qala ghaddu al-basar wa kaffu al-adha wa ruddu as-salam wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Muttafaqun alaih. Terjemahan dia dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jauhilah oleh kamu sekalian duduk di jalan-jalan. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, kami tidak bisa meninggalkan tempat duduk kami di jalan itu, di mana kami berbincang-bincang di sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu sekalian enggan untuk tidak duduk di sana, maka penuhilah hak jalan itu. Para sahabat bertanya, apakah hak jalan itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, iaitu memejamkan mata, membuang kotoran, menjawab salam, serta menyuruh berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Ini daripada muttafaqun alaih, hadis Imam Bukhari dan Muslim. Al-Imam Nawawi letak hadis ni di bawah bab ini, ikhwan, iaitu bab tentang kita dilarang memandang apa-apa yang tak patut kita pandang, termasuk wanita dan beberapa perkara lain, memandang orang dengan aib, memandang orang dengan rendah, memandang perkara-perkara yang boleh merosakkan maruah orang, itu semua dijauhi. Maka di antara tempat yang mudah kita terlibat dengan pandangan ni adalah jalan. Duduk di tepi jalan, orang datang, sahabat kata, ya Rasulullah, susahlah kalau tak bagi kami duduk tepi jalan ni, pasal kami dah biasa dah lagu tu duduk bincang sembang, ada meeting semua tepi jalan. Nabi tak melarang. Nabi kata, okey, fa iza abaitum ilal majlisa, kalau kamu nak duduk juga di situ, maka Nabi kata, berilah hak jalan, berilah, tunaikanlah hak jalan itu. Apa dia? Sahabat tanya, apakah haqqut tariq? Nabi kata, ghaddul basar. Nabi kata, pejamkan mata. Tu saya tengok benda-benda tak patut tengok. Tapi ikhwan, saya tak tahu. Kita duduk nak makan, dia main satu orang yang pakai tak senonoh, macam mana awak tak mau tengok? Dan kita cuba warak, alih, kita cuba alih. Kita alih dapur. Panas muka kita. Pusing balik, sejuklah mata kita duk tengok dia. Nak pejam mata minum kopi pergi ke lain. So fikir sendirilah. Fikir, ini masalah warak kita. Tapi Nabi ajak kepada kita tengok benda-benda tak patut tengok, aib orang. Antum ingat lagi apa yang Imam Ghazali kata pada kita? Satu, melihat wanita yang bukan aurat, bukan mahram kita, itu melihat pada aurat dia. Dua, apa dia? Melihat aurat sama-sama laki-laki pun tak boleh. Yang ketiga, melihat keaiban orang. Orang tu main dengan tak segak, lepas tu dia akan jadi bincang kita. Kita kata kawan kita, sahabat, nampak tak rambut dia ke? Perasan tak rambut dia? Okey, kawan tu reling tengok. Reling tu bukan reling nak tengok saudara, reling nak tengok aib. Reling nak tengok aib. Ataupun dia main dengan cacat sikit, kita habaq kawan kita, sahabat, cuba tengok tangan dia. Walaupun tak jadi perbahasan, tapi bila kita cakap lagu tu, kita mengarahkan orang tengok aib orang.
Maka itu Nabi kata ghadul basar. Tak mau tengok aib orang, dia akan jadi percakapan sekejap lagi. Hang ingat rambut tu macam siapa? Dia mula jadi percakapan. Itu hak dia. Dia nak pakai warna apakah? Dia katalah dia tu hitam, mai tengah malam warna oranye. Kita semua ambil reben pun. Itu tengok mana punya Radin duk mai. Memanglah dia Radin, tapi itu hak dia. Itu bahagian dia. Seperti mana itu adalah hak Perdana Menteri untuk melantik kabinet. Itu hak dia. So bila dah dirombak, dilantik, so kita sebagai rakyat terima dan kita zip kita punya lips, tutup. Kita cakap apa, kita terima. So besok angkat sumpah belum? Tapi saya pakai hitam siap-siap. Kita anggap malam ni. So kita terima lah. Siapa saja Pak Amir. Itu saya beberapa kali saya kata rakyat Malaysia adalah rakyat terbaik. Rakyat Malaysia rakyat terbaik dalam dunia. Pemimpin patut sujud syukur dapat rakyat seperti rakyat Malaysia. Kerana dia tidak kurang. 2-3 orang yang duduk kelupuk tak puas hati ni jangan campur lah. Yang tu jangan masuk campur lah kan. Mereka memang kelupuk lah. Mereka dah tak ada office dah. Selalu maghrib pagi dia pergi office. Lah maghrib pagi pergi market. Baru ada kan. Baru tahu nasib kami jam macam mana. Dulu kereta orang ambil, naik lift, naik semua. Lah baru tahu. Makan nasi beratuk pun kena beratuk. Baru tahu makna beratuk. Orang-orang macam ni punya biak piah. Kita pun ucap terima kasih lah kerana telah memberi jasa pada negara ni. Terima kasih banyak-banyak. Jazakumullahu khairan. Kita doakan kebaikan yang mereka bagi selama 2 tahun, berapa bulan, 21 bulan tu, Allah memberi kebaikan dunia dan akhirat. Juga ada lompong dia. Lompong tu tak ada. Dan mereka juga kena muhasabah. Satu malam, saya keluar. Sampai dekat simpang jalan saya dengan Datuk Razak. Saya keluar. Lepas tu saya nampak ada satu, bukan saya lah, kami nampak ada satu jemaah bagi tumpang kereta jalan. Lepas tu jemaah tu ceritalah, dekat sini lah anak-anak ada accident. Kereta kena langgar simpang ni ya. Dia cerita, lepas tu dia kata di mulut dia kata qadarallahu ma syaa fa'al. Dia kata, saya pun terkejut. Kalimah tu memang kita baca kan, dalam Hisnul Muslim ada kan. Tetapi saya terkejut. Kenapa? Saya terfikir, kenapa orang-orang yang pernah jadi menteri ni sejak berapa tahun silam ni, mereka ketika kalah mereka tak boleh kata qadarallah. Orang bawah ni boleh kata qadarallah. Accident lagi, bukan hilang jawatan. Tak kata. Macam sahabat Rashid kata kan, insya-Allah. Kita orang bawah ni, saya tanya Abang Syarif, esok ada apa-apa kah? InsyaAllah saya free Ustaz. Tapi mereka nak kata insya-Allah ni, ya Allah berat. Seolah-olah insya-Allah tu macam buang, kalau kata insya-Allah saka keluar. So tak boleh kata insya-Allah. Orang bawah ni, insya-Allah, qadarallah ma syaa fa'al, la haula wala quwwata illa billah. So terima kasihlah. Itu saya duduk apa-apa, duduk atas sejadah, beli tasbih kayu kokos, subhanallah, beristighfar. Seperti Syekhul Islam Ibn Taymiyah kata, minta muhasabah, para ulama muhasabah, para pemimpin muhasabah, rakyat muhasabah. Apakah hikmah yang Tuhan nak tajalli pada kita? Muhasabah. Dan yang baru dilantik ini kena tahu, ambillah pengalaman yang silam-silam ni. Inilah mengurus rakyat yang paling tak susah dalam Malaysia. Dalam dunia ni paling senang urus rakyat. Hang bagi dia makan cukup, hang bagi dia pakai cukup, hang jaga sihat dia cukup, hang bayar pencen dia elok dah habis. Dia tak memerontak. Dia tak ada apa-apa, hang mainlah macam mana. Hang nak sapu duit negara bang, sapu bila. Senang sangat. Rakyat Malaysia tak ada. Yalah kesian PJ pencen. Kalau naik RM50 pun dia sujud syukur sampai jemaah depan. Jemaah ni dia sujud syukur tak angkat-angkat kepala. Dia campur masuk sejadah semua sekali. Ya Allah, naik RM50. Tengok rakyat Malaysia dulu dapat berit macam mana dia syukur.
Dia tak tahulah kesan brain tu pada negara apa, tapi dia dapat tu. Nak abang kata senang jaga dia, macam budak-budak dapat aiskrim, dapat tu bawa diri pipi bawah meja duk makan tu hilang. Gutu rakyat Malaysia punya senang jaga. Hang bagilah kat dia sikit, bagilah balik subsidi dia, bagilah balik dekat dia yang tu, bagi balik kat dia yang ni. Tak ada kerana apa dia angkat doa panjang lagi, dia boleh baca doa selamat, doa arwah, semua doa dia bagi pada dia. Yes. Muhasabah lah. Muhasabah. Semua pihak mesti ada sikap muhasabah. Baik. Maka Nabi pesan pada kita, ikhwan, kalau kita duduk tengah jalan, bagilah hak jalan. Jaga-jagalah. Apa lagi hak jalan? Nabi kata kaful adha. Nabi kata bila kita duduk tengah jalan tu, kita tengok benda-benda boleh apa itu, boleh menyakitkan orang, buanglah. Duri ke, paku ke, jangan duk pergi tendang di tengah jalan kena motor orang. Nabi kata apa lagi? Orang dekat dengan kita lalu bagi salam kat dia. Dan Nabi kata kalau kita tengok benda mungkar, tegaklah. Kita tengok benda baik, kita suruhlah. Wa an Abi Talhah Zaid bin Sahl radhiyallahu anhu qala kunna qu'udan bil afniyah natahaddatsu fiha فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال ما لكم ولمجالس سعودات اجتنبوا مجالس سعودات فقلنا إنما قعدنا لغير ما بأس فقعدنا نتذاكر وتحدثوا قال إما لا فعدوا حقها غض البصر ورد السلام وحسن الكلام رواه مسلم. Terjemahan dia dari Abu Talhah Zaid bin Sahl radhiyallahu anhu, dia kata ketika kami duduk di halaman rumah ketika kami duduk di halaman rumah yang dekat jalan, di mana kami berbincang-bincang di situ. Kawasan tu kawasan rumah halaman dekat dengan jalan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan mendekati kami serta bersabda, "Kenapa kamu duduk di pinggir jalan?" Nabi kata, "Jauhilah duduk di pinggir jalan." Kami berkata, "Kami duduk di sini sama sekali tidak mengganggu. Kami di sini bertukar fikiran dan berbincang-bincang." Beliau bersabda, "Kalau begitu penuhilah haknya, iaitu memejamkan mata, menjawab salam dan berbicara yang baik." Hadis ini riwayat daripada Imam Muslim. Ya, maka dalam hadis ini dia tambah, dia bawa perkataan husnul kalam. Cakap benda yang itu, saya cakap pasal orang tu, saya umpat pasal orang, cakap pasal kita. Maka daripada hadis kita faham apa? Nabi tidak melarang total kita duduk di tepi jalan, tapi Nabi nak kita tunaikan hak dia. Kalau kita tak boleh tunai hak dia, maka lebih awalnya jangan duduk di tepi jalan. Kita nak minum di kedai kopi, boleh minum, silakan, tak ada apa. Sekadar kita minum, kita zip mulut kita beredar. Kalau kita duduk, kita sembang pasal kita. Kecuali benda-benda mungkar, itu kita angkat, kita sembang. وعن جرير رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال اسرف بصرك رواه مسلم. Dari Jarir dia berkata, saya tanya kepada Rasulullah tentang melihat sesuatu yang diharamkan, yang datang dengan tiba-tiba. Nazar faja'ah, benda tu datang secara mengejut, spontan, tapi benda tu benda yang salah lah. Nabi jawab, Nabi kata isrif basarak, Nabi kata palingkan mata engkau, alihkan mata engkau. Jadi bila demai kita terpandang lah, Nabi kata isrif, palingkan mata engkau, tukar pandangan lain. Terus saya tumpu pada dia sangat. Itu Nabi tambah sebagai ghadul basar, sebagai jaga mata di kawasan itu. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu
radhiyallahu anha qalat kuntu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'indahu Maimunah fa aqbala banu Ummi Maktum wa zalika ba'da an umirna bil hijabi فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجاب منه فقلنا يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعميا وإن أنتما ألستما تبصرانه Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadithun hasanun sahihun. Terjemahan dia daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah ni antum tahu lah. Antum tahu pada hari suami dia mati, Abi Salamah kan, dia pergi cerita kat Nabi, betul Nabi datang kan, Nabi tengok jenazah suami dia, Nabi baca doa, tutup mata semua, dan Nabi kata keliling rumah ni ada malaikat, jangan kamu bercakap mereka benda baik. Lepas tu Nabi, dia tu sebagai wanita yang ditimpa musibah, apa Nabi ajak doa kat dia? Doa yang semua kita tahu kan, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Minta Allah Ta'ala jangan sia-siakan musibah yang kita tanggung, dan Tuhan ganti barang yang kita hilang dengan benda yang lebih baik. Hadis ni ikhwan, para ulama yang berbincang soal tazkiyah nufus kata hadis ni mudah, tapi inilah hadis yang paling sukar kita nak capai martabat redha. Hadis ni dia membawa kita kepada martabat dan kemuncak redha, iaitu kita ketika susah, kita melihat Tuhan dengan keluasan yang boleh mengeluarkan kita dari kesusahan. Bagi wanita Arab ni ikhwan, wanita Arab yang mereka hidup dengan budaya tidak bekerja, 100% hidup mereka bergantung pada suami mereka. 100% itu budaya dia. Wanita kalau dia keluar bekerja dianggap sebagai, dan tak ada lah wanita Arab nak keluar kerja ni, kecuali kalau ada wanita yang dia boleh buat satu bisnes besar, kira dia betul-betul dia ni somebody ya, macam Khadijah binti Khuwailid. Dia memecahkan budaya dan orang tak berani kata ke dia sebab dia pun mempunyai darah yang dahsyat. Dia bangsawan. Dan orang pun tak berani kata lebih kurang melihat pada suami dia yang lama-lama tu. Tapi wanita-wanita lain nak bangkit macam Khadijah, tak ada. Susah. Kerana apa? Kerana tabiat masyarakat Arab tu, dia tak benar kan. Dan sampai sekarang pun Arab dia macam tu, sedangkan agama turun kat dia. Tiba-tiba suami dia mati. Pasal tu dalam surah Talaq cerita kan, wanita yang ditalak oleh suami dia jadi seperti jatuh daripada langit. Ni nak terempak ke mana ni? Mereka datang kepada Nabi cerita masalah dia pun, Nabi tak mana kami ni? Nak hidup macam mana, nak belah? Takkanlah dia nak naik kuda api memburu. Lagilah masyarakat Arab maki dia dan kutuk dia. Dan dia nak buat kerja apa dengan aurat dia? Dia tak boleh buat apa. Maka turun ayat supaya mereka ini bertakwa pada Allah. Di sini ada apa ikhwan dalam doa ni? Penyucian jiwanya sangat dahsyat. Satu orang kata, Allahumma ajurni fi musibati. Tuhan, musibahnya aku tanggung ni, aku minta kau beri pahala. Sebab apa ikhwan? Bila Tuhan pilih kita kena musibah, antum tahu apa sifat musibah? Dia landa hidup kita, dia mencacatkan hidup kita, dia bagi sakit kita, bebanan kita tanggung. Mata orang tengok kita ni sihat walafiat, gelak, boleh make up, boleh pergi sana, boleh pergi sini, tetapi alam derita kita duduk ada di dalam. Doa ini benar-benar mengheret satu orang berjiwa besar, tunduk kepada Tuhan, tak putus asa pada Tuhan dan mengharap Tuhan tanpa buruk sangka. Allahumma ajurni fi musibati. Tuhan, tolonglah bagi ganjaran di atas musibah yang menimpa aku. Tuhan, jangan sia-siakan aku Tuhan. Ini mati suami ni, nak macam mana nak hidup? Kalau
suami mati isteri dalam masyarakat Arab, lepas tu Arab tak panggil anak yatim. Suami isteri mati kan, bapa ada, Arab tak panggil anak yatim. Bila bapa mati, mak ada, baru Arab panggil anak yatim. Sebab apa? Dia ni nak hidup macam mana ni? Dia tak ada tempat bergantung. Bapa, iyalah bapa menghadapi masalah nak kontrol anak, tapi anak dengan bapa ni lain. Bapa naik angin, dia diam lah. Walaupun bapa bagi muka Pak Amir, kan bagi muka, last sekali anak nak tucang, mai satu hari bapa naik angin. Ui, dia kata bapa kita nampak macam sajat, rupanya keras juga bapa kita. Hamba hantar tu Pak Ang. Mak ni dia keras macam mana pun dia mak, anak tu dia berani ada. Kalau mak mati, bapa keluar pergi makan, anak ni boleh duduk rumah mak menakan ni, anak ni boleh pergi tang sini. Tapi kalau bapa mati macam Nabi kita Muhammad, bapa mati, dulu sahabat Rashid ni saya cerita dulu, tapi saya sampai lah saya cari hadis tu, saya tak tahu datang mana. Tapi masa saya dengar hadis tu saya teriak. Tapi ustaz yang cerita tu pun dia pun beritahu, dia pun tak tahu riwayat ni datang mana. Tapi macam mana dia cerita, dia kata ada ustaz ada cerita. Yang cerita punya cerita. Sahabat Chow, Rasulullah mati, bapa, betul? Dia duduk dengan mak dia. Macam mana dia susah? Alam yajidka yatiman fa'awa. Tuhan kata, tidakkah kamu mendapati engkau Muhammad seorang yang yatim? Dan Arab tak mau perkataan yatim ni. Yas'alunaka 'anil yatama. Dia bertanya pada kau tentang hal anak yatim. Jadi beban ni nak buat macam mana ni? Nak jaga macam mana ni? Hidup ni tak ada panduan bapa. Buat salah tak ada orang betulkan. Mak tak larat nak belah. Allah. Memang cacat lah hidup ni. Lepas tu mak dia mati. Betul? Tapi tok dia duduk lagi. Tok dia ambil belah. Memanglah tok sayang dengan cucu. Tapi bagi baby ni, kalau dia terjaga daripada tidur tengah malam pun, dia akan panggil tok ke dia panggil mak? Dia akan panggil mak. Ketika tu Muhammad kecil, dia terjaga, dia mimpi ngeri, dia jaga-jaga, dia panggil ya ummi. Bapak dia peluk, tok dia peluk dia. Tok dia belai dia. Dan ketika itu Tuhan bagi fitrah kepada dia sedar diri. Dia tak ada mak, dia tak ada, cacat, sangat susah. Dengan kehendak Tuhan, tok pula mati. Tapi dia dalam proses duk membesar. Pak dia, tok mati. Siapa ada nak bela dia? Masyarakat Arab, antum juga tahu, dia masyarakat yang jaga dia adik. Tapi sekarang ni yang bela Muhammad ni, betul pak menekan dia, tetapi bukan tok. Tok sayang cucu lain. Pak menekan sayang anak menekan ni lain. Tentulah pak menekan ni mudah sikit daripada tok, kan? Kalau pak menekan ni marah ni, dia marah dulu baru dia fikir kemudian. Tok ni dia fikir dulu baru nak marah. Dia duduk dengan pak menekan dia. Pak menekan yang dia duduk ni pula anak ramai. Dan alhamdulillah Tuhan takdirkan pak menekan dia ni sehari pun tak pernah marah dia. Sayang. Kenapa sayang? Memikirkan dia seorang yatim. Ini yang saya nak cerita, yang saya kata ustaz saya ceritalah. Tapi jangan record lah. Ini ustaz saya. Maksud record ni jangan pergi tulis dalam buku lah. Just orang kata dengar, forget it. Jangan tanya riwayat mana. Ni saya saja nak cerita yang dia cerita. Riwayat ini tidak ada keaslian dia. Tapi bila dengar cerita tu, masa tu kami dengar cerita, tergemam macam malaikat lalu. Ini cerita ni tidak ada asal usul. Tapi saja saya cerita. Jangan tulis. Dengar saja. Kemudian delete. Lagi makan kepala ikan, dia mudah lupa. Antum bayang, sampai satu tahap umur, ini menurut cerita ustaz saya ni, dia nak bertukar daripada kanak-kanak nak jadi remaja. Daripada 10 tahun kanak-kanak lagi kan, 11 tahun, 12 tahun kanak-kanak lagi, 13,
Tapi kita ikut masyarakat Arab lah. Arabnya masyarakat, kadang-kadang budak tu 10 tahun dah balik dah. Kita kata last sekali umur dia 10 tahun. Paras terakhir itu dia nak bertukar jadi satu budak remaja. Itu adalah level terakhir. Kata ustaz saya cerita ni, Muhammad duduk, dia termenung ketika itu dia sangat merindu mak dia. Sangat rindu ke mak dia. Anak-anak kita ni pun, walaupun kita kata dia besar, dia pandai tu, dia akan mai satu masa dia akan teringat ke mak dia. Dia akan teringat ke mak dia. Muhammad kehilangan mak sejak kecil. Bapak lagi lah dia tak tengok. Lepas tu tok dia, kasih sayang tok dia, dia hilang tok dia. Lepas tu dia baru nak masuk dengan kasih sayang pak menakan dia. Dia main satu level membesar, dia sangat-sangat teringat mak dia. Dan rindu ni pakcik tak dapat dilepaskan. Ketika itu Muhammad tunduk ke tanah. Dia tunduk ke tanah. Dia tengok orang lain dengan mak dia. Dia kata dekat diri dia, kalaulah sekali aku boleh panggil mak aku dengan nama mak. Lau kana 'indi ummi. Kalaulah di sisi aku ada mak, aku teringin nak panggil dia ya ummi. Kalaulah aku ada mak, aku tak boleh panggil dia pun. Katalah dia boleh panggil aku sekali pun jadi ya. Ustaz saya cerita, bukan hadis tau, ustaz saya cerita. Masa tu kami dengar, ya Allah. Ni saya cerita lagu ni pun sahabat pun dah nak menangis dah. Dia cerita, tapi dia cerita dengan dia orang baik semayang malam semua, saya semayang siang je. Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi kepada Nabi dia. Yang apa Tuhan bagi kepada Nabi dia ni, kata ustaz saya, masuk dalam kategori irhas. Irhas sesuatu benda pelik Tuhan bagi kat satu budak kecil, tanda kata bila dia besar dia nak jadi orang, dia jadi Nabi. Irhas. Kata tok guru, kata ustaz tok guru saya ni lah, tu kata dia nak lagu tu, Allah Ta'ala benarkan mak dia panggil dia. Mak dia panggil dia. Tuhan nak bagi kat dia apa? Dia tak rindu dah mak dia sampai bila-bila. Tak, kalau rindu mak tu akan menyebabkan dia menghadapi satu masalah ketika dia besar. Dia terdengar Muhammad, ya bunayya. Dia terdengar orang kata wahai anakku. Dan dia pusing ke sebelah kanan, dia nampak mak dia. Dan dia kata ya labbaika ya ummi. Itulah hari Tuhan bagi kat dia. Dia dapat dengar suara mak dia. Dia dapat jawab panggilan mak dia, yang sampai hari dia mati hilang rindu dia abadan daripada alam ni pada mak dia. Dan satu hari, ini dalam riwayat yang dhaif pula. Ini dalam riwayat, semua riwayat ni kalang kabut. Kan? Tapi kita dengar tu macam dah naik bataran damidoh lah. Ini dah satu riwayat dhaif pula, dhaif. Satu hari Nabi kata dekat satu sahabat dia, kawan tu cerita pasal mak, Nabi kata kat kawan tu, Nabi kata sekiranya aku ada mak macam kau ada mak, tiba-tiba aku tengah sembahyang dan mak aku panggil ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, pasti akan aku kata dalam sembahyang aku labbaika ya ummi. Aku akan jawab panggilan mak aku dalam sembahyang, aku akan kata ya ibuku. Tapi Nabi kata sayang, kau dipanggil bukannya aku. Aku tak pernah dapat nikmat mak aku panggil lagu tu, tapi hang dapat. Hang boleh tak sep panggilan mak hang. Maka sejak itulah dua hadis yang ustaz saya cerita tu, yang setelah daripada itu Nabi tak berbicara dah soal kerinduan daripada mak dia, kerana Tuhan telah menutup rindu dia itu. Tapi riwayat ni semua duduk dalam kategori yang tak dapat dijadikan hujah. Cuma saja saya ceritalah dengar. Bila baca pun duk baca straight kan, rasa macam duk rumah mayat pula. Tak ya. Kalang kabut sikit. Baik. Maimunah, saya nak kata tadi apa itu? Hadis tu. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Hadis ni benar-benar bersifat tawakal ya ikhwan. Susah baca. Apa yang Tuhan buat pada kita ni, kita nak pasrah, nak redha. Ya Allah. Susah. Sebab kita selalu fikir kenapa Tuhan halang hidup kita, kenapa Tuhan buat lagu ni sedangkan dia Rabbul Alamin. Dia suruh kita minta kat dia, lepas tu kita minta dia tak bagi apa-apa lagi, dan penderitaan kita masih panjang.
Jalan kita banyak disekat, tak patut dia buat lagu ni, tak patut dia buat lagu ni. Tapi doa ini datang, dia membuang segala prasangka seorang hamba kepada Tuhan dia. Katalah kepada Tuhan bila kita susah, Allahumma ajur fi musibati, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kalau apa-apa Tuhan ambil dalam bentuk harta benda ke apa ke, gantilah dengan lebih baik. Dan ini jugalah kita cadang yang pernah jadi menteri, kalau dia rasa itu benda besar, bacalah doa ni. Jangan duk maki kerjaan baru, baca ni. Tak selesai dengan maki ni. Bacalah doa. Tapi saya nak beritahu sahabat Rashid, orang bawah boleh baca. Orang bawah ni yang tak ada cakap orang putih ni, yang kadang-kadang suku kata pun tak tahu. Bercakap boleh, suku kata Melayu pun dia tak tahu, dia boleh baca doa ni. Yang high level ni, yang dahsyat-dahsyat ni, yang cakap Melayu ni 2-3 patah orang putih banyak ni, yang ada dulu ada pejabat ni, dia nak baca doa ni, dia pun tak tahu nak cari tahu mana. Dia tak tahu. Yang dia tahu, kita telah dikhianati. Demokrasi telah dirompak. Rakyat tahu lama dah, hampa baru tahu ke? Kita tidak ada ketelusan. Bukan soal siapa memerintah, bukan soal siapa yang jadi Perdana Menteri, tapi soalnya demokrasi dilacurkan. Wow. Soalnya mereka masuk memerintah dengan jalan belakang. Wow. Siapa yang tak pernah pergi jalan belakang? Semua pintu ada pintu belakang. Artinya ini semua apa ya kawan? Ini semua, alhamdulillah, kita ada sebaik-baik petunjuk Muhammad. Saya ingat dia sedih lebih daripada orang-orang ni sedih lagi kalah dalam konteks ni. Muhammad dibaling batu di bumi Taif. Saya rasa, ya subhanallah kan, peristiwa Taif sampai ada di kalangan imam-imam hadis seolah-olah macam berdendam dengan Taif. Dia pun macam tak mau ambil rawi daripada Taif. Ada yang tak mau masuk ke Taif. Tak seronok dia bila sampai ke Taif, dia pun tak seronok kerana bumi ni penduduk dia pernah buat kekasih Allah lagu tu dan mencatatkan malaikat nak angkat bukit, gunung, nak hempak atas kepala dia pak. Tetapi kesedihan Muhammad ketika itu diatasi dengan doa, bukan dengan roadshow buat ceramah. Allahumma inni ashku ilaik. Tuhan, aku adu susah aku pada Hang Tuhan. Tu Ustaz Adam baca doa ni pakcik. Pakcik ingat lagi Ustaz Adam dalam Munafik 2? Ingat lagi Ustaz Adam baca doa ni. Tuhan, aku dia ajar saya. Ustaz Adam, ya Allah, aku mengadu padamu ya Allah tentang kelemahanku, tentang betapa tak kuatnya aku dan aku tidak ada helah, betapa pandangan mereka hina pada aku. Tuhan, Engkau lah Tuhan Arhamur Rahimin. Allahu Akbar. Sekiranya semuanya aku canggung ni Tuhan tidak berdatangkan murka daripadamu, aku tidak peduli Tuhan. Jangan kau murka pada aku. Muhammad dia baca doa tu. Kemana kau nak serah aku Tuhan? Kepada musuh aku? Kepada orang yang jauh yang tak kenal aku? Musuh akan merosakkan urusan aku? La hawla wa la quwata illa bik. Maka ini time kita pasal itu petunjuk Muhammad ni sebaik-baik petunjuk. Sahabat Rashid pernah ingat tak lagi satu kejadian bila Abdullah bin Mas'ud waktu subuh Syafi'i ni, subuh ni, sahabat bagi tahu pada dia, Abdullah bin Mas'ud, jom kita pergi ke masjid Ustaz, tengok apa duk jadi. Betul abang Syarif? Kan? Bila dia pergi, dia tengok depa duk tunggu waktu sembahyang. 5-6 orang ada satu kepala, 5 orang ada satu ketua. Tapi semua duk tasbih lah, subhanallah. Tapi dia tu kata Allahu Akbar, semua ikut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ada cekang, tunggu waktu subuh beramal untuk akhirat. Ingat lagi apa kata-kata Abdullah bin Mas'ud pada mereka? Yang saya rasa orang ini kena tahu. Siapa yang tahu, saya kena tahu, kita semua kena tahu, dan lebih kena tahu pengikut ajaran lepas kena tahu. Kena tahu. Apa dia? Abdullah bin Mas'ud kata apa dekat mereka? Walladhi nafsi biyadih, demi Tuhan yang nyawaku di tangan dia, innakum la'alla millatin hiya ahda min millatin Muhammad.
Adakah kamu berada di atas agama lebih mendapat petunjuk daripada agama Muhammad? Tengok bahasa dia Abang Syarif. Wahai, itu bukan hal makrifat Abang Syarif. Orang lah kata, alah poroknya. Bukan poroknya. Benda kecilnya pergi tegak kan, lagi besar tu ada. Tapi dia pergi kata ke dia apa? Innakum la'alla millatin hiya ahda min millatin Muhammad. Adakah hampa rasa hampa lebih mendapat petunjuk? Hampa di atas satu agama yang agama ni lebih mendapat petunjuk daripada agama Muhammad? Au muftatihuna min babi dalalah, ataupun kamu sudah membuka satu pintu daripada pintu kesesatan. Abdullah bin Mas'ud kata, siapa tak ikut cara Muhammad beribadat kepada Allah, dia buka pintu kesesatan. Yang geng-geng ikut lepak ni kata, siapa kita nak cah orang sesat? Abdullah bin Mas'ud kata, siapa tak ikut beribadat kepada Allah dengan cara Muhammad, dia buka pintu sesat. Artinya geng-geng ini benar-benar kena mengetahui apa makna hidayah dan apa makna sesat. Kata Abdul, depa ni jawab pada dia, wallahi ya Aba Abdillah, ma aradna illa al khair, ma aradna illa bil khair, ma aradna illa al khair. Kami tak ada niat apa, kami hanya nak buat baik. Apa dia kata? Wa kam min murid lil khair la yusibuhu. Berapa banyak orang dalam hati dia nak buat baik, tapi cara dia salah kerana tak ikut Muhammad. That's why kita kena di atas petunjuk Nabi Muhammad. Baik, saya habiskan hadis ini. Pasal tadi saya start lambat, jangan tengok jam. Kita start tadi 9.45 tu, bukan 9.30. Saya sangat particular about time. So saya tahu siapa duk rolling jam, saya nampak. Dia kata mamak ni buat perangai dah. Baik. Dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, kata, ketika saya bersama Maimunah berada dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian putera Ummi Maktum masuk. Kejadian itu setelah turunnya ayat yang memerintahkan kami untuk berhijab. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berhijablah kamu daripadanya. Berhijablah kamu daripadanya, yakni daripada Ibnu Abi Maktum. Kemudian kami berkata, wahai Rasulullah, bukankah dia adalah orang yang buta, yang tidak melihat dan mengetahui kami? Nabi pun bersabda, apakah kamu juga buta? Tidakkah kamu melihat orang itu? Jadi isteri Nabi cerita, kami duduk, tiba-tiba Ibnu Abi Maktum datang. Dia buta. Nabi kata dekat isteri-isteri dia semua dalam rumah ni, Nabi kata tutup aurat. Dia pun kata, ya Rasulullah, nak tutup aurat apa? Dia buta. Dia bukan nampak, dia bukan kenal orang, dia buta. Nabi kata, hampa tak buta? Hampa nampak dia? Maka tutup aurat. Maka penulis Imam Nawawi nak ambil hadis, nak sokong lagi, itulah keadaan menjaga aurat walaupun depan orang buta. Walaupun dia buta, tapi kalau orang bercerita, dia masalah satu, dia buta, kedua dia jantan. Buta jantan dengan buta perempuan lain. Betul tak? Jantan ni kalau dia saya teringat Cina tu kata, ini jantan lah. Dia kata ini jantan lah, walaupun dia buta, dia jantan loh. Ini selalu jantan buta Pak Mit. Lepas tu kita cerita kat dia, kita kata cantiknya perempuan tu, walaupun dia buta Pak Mit, dia anti-net mata ada lagu tu juga, walaupun dia tak nak tahu. Betul Mas Syarif? Wanita kalau dia buta, dia diseliputi dengan malu. Dia bila dia buta, dia jadi malu. Perempuan dia rasa dia macam kekurangan, dia malu. Jantan buta tak mesti dia malu. Maka Nabi kata, memang dia buta, tapi hampa ni, suara hampa apa semua dia dengar. Hak tu boleh masuk dalam dia punya imajinasi. Maka pakailah aurat depan dia. Penulis kata, hadis ni diriwayatkan oleh Abi Daud dan Tirmizi. Abi Daud kata hadis ni hasan, At-Tirmizi kata hadis ni hasan sahih. Tetapi para ulama kita kata hadis ni sebenarnya adalah hadis yang dhaif. Pasal itu ada ulama hadis ambil hadis ni sebagai hukum.
iaitu wanita tak boleh melihat aurat laki-laki walaupun laki-laki itu buta mai depan dia, dan dia tetap kena tutup. Dia pakai hadis ni lah, tapi ulama kata hadis ni adalah hadis yang dhaif, tak dapat dijadikan hujjah. Dan hadis yang terakhir daripada Abi Sa'id, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzuru rajulu ila aurati rajul wala mar'atu ila aurati al-mar'ati wala yufdi ar-rajulu ila rajul fi thawbi wahid wala tufdi al-mar'atu ila al-mar'ati fi thawbi wahid, rawahu Muslim. Terjemahan dia daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia kata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang lelaki tak boleh melihat aurat seorang lelaki, begitu juga seorang perempuan tak boleh melihat aurat sesama orang perempuan. Seorang lelaki tak boleh bersentuhan kulit dengan sesama lelaki dalam satu selimut, begitu juga seorang perempuan tak boleh bersentuhan kulit dengan sesama orang perempuan dalam satu selimut. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Satu selimut, lelaki tak pakai apa, dua-dua lelaki tak pakai apa, ambil satu kain sarung duduk. Bunyi pun kami adik-beradik. Adik-beradik bab lain. Satu selimut tak boleh. Satu selimut yang bercentung, kan? Dalam keadaan tak pakai apa ataupun pakai lok pendek ya, jangan. Tak boleh buat, pasal aurat ini masalah. Demikian perempuan sama perempuan. Maka itu An-Nawawi letakkan 6 hadis ini di bawah tajuk ini untuk menyokong tajuk di atas, masalah kita jaga mata. Selesai tajuk tu Pak Amir, kita masuk tajuk yang baru, bukan untuk malam ni lah saja abang, iaitu bab tentang tahrimul khulwah bil ajnabiyah. Tahrimul khulwah bil ajnabiyah, iaitu larangan kita berkhalwat dengan perempuan yang bukan mahram kita, ajnabi. Khalwat, bersendirian, tak boleh. Nanti apakah maksud khalwat tu? Itu bahasa. Kita masuk lift, jabat ke bawah kita masuk, tak pom cak masuk. Alamak, kita kata khalwat pula. Teringat tajuk ni. Kita kata kat dia, tak apa, cik naik dulu, saya keluar. Dia kata, pasal apa nak keluar? Tak boleh, saya baru baca tajuk Riyadhus Salihin. Saya kena keluar. Ini satu khalwat. Kita pun keluar, perempuan tu naik. Kita tunggu sampai lohak, lift tak turun balik. Adakah itu termasuk bersepi-sepian? Dia mesti ada satu makna apa yang dilarang itu. Kita tengok pada minggu hadapan, setelah kita membentuk suatu kerajaan yang baru, kita akan lihat dengan nafas yang baru. Ya Mas Syarif, wallahu a'lam. Taif, ya Mas Syarif. Saya ada satu pandangan yang kata kalau kita buat umrah atau haji, kalau kita ke Taif, kalau tidak itu, kita kena buat tawaf banyak. Dia mesti sebab dia lebih dari dua mahal. Ya, Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Saya kata begini, ada ulama kita kata, apabila kita keluar daripada bumi Mekah, tak kisahlah kita nak pergi macam mana kan, apabila jarak tu melebihi 2 marhalah, maka dia orang kata eloklah buat tawaf wida dulu. Tetapi dari segi hadis lebih kata apa, siapa yang nak meninggalkan Mekah, meninggal Mekah ni maksud apa, nak balik ke negeri dia. Siapa yang nak keluar daripada Mekah, jadikanlah tawaf itu perkaranya akhir daripada dia punya itulah, akhir sekali dah masuk, dan nak keluar daripada Mekah, masuk ke masjid. Kalau time tu kebetulan kita masuk waktu lohak, kita sembahyang lohak, jadi sebelum kita keluar daripada masjid, kita buat tawaf. Dan tawaf itu tawaf perpisahan kita dengan Mekah. Lepas tu kita keluar. Kita keluar, dengan keluar kita tak cadang dah nak masuk balik. Kita pergilah keluar, duduk atas bas ke, tunggulah. Kita nak buat apa, kita buatlah. Nak makan ke, nak sambung shopping ke. Pendek kata, lepas kita tawaf, tak ada hal ibadat kita buat. Melainkan itulah tawaf yang terakhir. Lepas tu kita balik terus. Balik ke mana? Balik ke negeri
kita. Kalau kita pergi Taif, kita keluar daripada Taif, kita daripada Mekah kita keluar dari Taif, katalah kita bermalam semalam di Taif, nanti kita pergi balik dah. Beg-beg kita semua duduk dah sana. So kita tak balik lagi. So kalau kita tak membuat tawaf wida pun tak apa. Tapi kalau ada orang nak buat tawaf wida, kita benar kalau dia buat, kita bukan boleh paksa orang. Demikian juga orang bincang dalam umrah ni ada dah tawaf wida. Kerana hadis tu mai dalam bentuk ibadat haji, maka orang mula bincang. So kalau nak buat, tidaklah para ulama menentang sangat kita buat, silakan boleh buat. Jadi jadikan tawaf itu sebagai perkara terakhir. Kecuali wanita yang uzur, dia tak payah buat. Tapi kalau dalam bab haji, tawaf wida dia termasuk wajib haji. Kalau tak buat, dia kena bayar dam. Begitu. Boleh masyarakat. Kalau umrah dia tak. Ialah umrah menjadi perbincangan para ulama. Dia tak termasuk dalam syarat dalam wajib umrah tu, dia tak masuk. Tak masuk. Tapi kalau nak buat, silakan. Dan jarak berapa lama? Tak ada jarak. Maksud saya, katalah kita bas lepas janji pukul 12. Kita habis sumpah, apa kita buat tawaf? Boleh. Boleh, tak ada apa. Kalau tak buat pun tak ada masalah. Untuk umrah tak buat untuk apa. Tapi kebanyakan ulama kata buat lebih afdal. Walaupun untuk umrah, kebanyakan ulama memilih untuk buat. Satu dua ulama kata hadis tidak begitu menekankan untuk umrah. Jadi terpulang. Jadi habis-habis kita buat tawaf wida, kita keluar. Kita tak masuk dah. Orang kata kalau 2 jam lebih pada 2 jam tunggu batal tawaf tu, tak ada batal. Tak batal apa. Nak pergi makan, pergi makan. Nak pergi shopping, pergi shopping. Kalau masuk waktu pula. Kalau masuk waktu atas kita. Kalau kita nak buat jamak, kita tak payahlah sembahyang. Kita nak buat di luar Tapi kalau kita nak masuk, kita pergi masuk, maka tawaf tu tadi dia tak jadi wida lah. Bukan dia batal, tak jadi wida lah. Dia jadi tawaf sunat lah. Maka kita keluar tu buat tawaf lain. Begitu saja, simple. Tak ada lah macam orang tua-tua dulu, jangan pandang belakang, jalan duduk taktis lagu tu kot belakang, makan tak boleh, pergi bilik air tak boleh. Tak ada lah, semua pantai larang yang merepek pepek tak ada lah. Tak ada. Kita bagi dia tak bagi shopping, mayang tak bagi. Kalau batuk masuk zuhur. Tak bagi lah. Kita saya terika, kita ikut cara sunnah. Sunnah tak melarang apa, duduk pergi atas baru. Tak ada apa. Nak makan nak shopping. Tak ada apa. Lagi 2 jam nak lepas tak jalan. Boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Nak tanya saya? Ya, insya-Allah boleh. Saya warna rambut untuk lelaki. Okey. Saya nak warna asri ya. Dia kata warna hitam boleh.